Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kakak Linda Sharing. Jadi, cerita Kakak Linda Sharing untuk video kali ini tentang Adidas. A-D-I-D-A-S, Adidas. Oke, so stay tune. So, dijadikan cerita baru-baru ini, jenama Adidas nih telah menjadi satu isu yang viral di Tawau. Ada yang tidak tahu di mana? Tawau terletak di Sabah, Malaysia. Oke? So, apa yang menyebabkannya jadi viral? Kamu tengoklah video klip selepas ini ya. Oke, so isu Adidas yang baru-baru nih viral nih, konon-kononnya bermula sebab geng-geng bandel nih, orang nih adakan satu macam perjumpaan, berkumpul lah geng-geng dorang. Lepas tu dorang semua nih pakai track top Adidas. Jadi adalah orang-orang yang macam memprovokkan, macam dorang komen-komen lah kan tentang apa yang dorang punya aktiviti tu. Lagipun kena lagi sekarang ni kan masih lagi itu isu-isu corona, covid. So orang bilang tak sesuai lah konon berkumpul-kumpul time-time begitu. Lepas tu dorang ni jual baju Adidas tu dengan harga yang mahal lah. Dorang cakap harga-harga Yahudi. So, adalah yang komen. Ada cakap macam tu, dia komen begini, caramu salah bos, aku dengar-dengar tak boleh ketawa kalau tak ada baju Adidas. Lepas tu, sebab viral, kau jual harga Yahudi lah, apalah begitulah kan macam. Jadi timbullah isu yang orang bilang iri, bilang bos, begitu kan. So, mulai viral, mungkin di share. Sampailah sekarang nih, jadilah konon sudah isu. Oke, so begitulah, itulah sedikit penerangan kenapa Adidas boleh viral di Tawau. Oke? Yeay! Tapi bagi pandangan aku sendiri pribadi, ada kan bilangnya iri, bilang bos tuh kan. Tahu salah apa kita beriri-iri, karena Shopee. Siapa ada duit belilah Adidas yang original, biarpun sampai 100.000 situ harganya, yang penting ada duit kan. Kalau tidak ada duit cuma kita diam-diam syat, tengok orang, pasti kita telan-telan liur begini, cing gitu kan. Betul tuh. So daripada kita kasih viral yang itu tuh kan, apa kata kita baca kisah Adidas nih. Macam mana Adidas? Siapa yang asaskan? Siapa pengasas Adidas? Lepas itu macam mana dia boleh jadi famous dan terkenal seluruh dunia? Jom kita baca. Adidas AG merupakan pengeluar barang sukan dari negara Jerman. Produk-produknya termasuk kasut, bag, kemeja, tali jam, kacamata, dan barang sukan lain-lain. Adidas merupakan pengeluar barang sukan terbesar di Eropa serta kedua terbesar di dunia selepas Nike. Yang merupakan syarikat induk untuk Adidas Group yang terdiri daripada syarikat sukan Reebok, syarikat golf TaylorMade termasuk Edward, Runtastic, syarikat teknologi kecergasan Austria, dan 8.33% klub bola sepak Jerman Bayern Munich. Pendapatan Adidas untuk 2016 disenaraikan pada 19,29 bilion euro. Adolf Eddie Dassler telah dilahirkan pada 3 November 1900 dan telah meninggal dunia pada 6 September 1978. Beliau merupakan seorang tukang jahit, pencipta dan usahawan Jerman yang mengasaskan syarikat pakaian sukan Jerman Adidas. Adik lelaki beliau bernama Rudolf Dassler pula merupakan pengasas Puma. Dassler adalah seorang inovator dalam reka bentuk kasut olahraga dan salah satu promotor awal yang mendapat sokongan daripada atlet untuk memacu penjualan produknya.
Hasil dari konsepnya, Adi Dassler membina pengeluar pakaian dan peralatan terbesar. Semasa kematiannya, Adidas mempunyai 17 buah kilang dan jualan tahunan melebihi 1 bilion mark. Dassler telah dilatih sebagai tukang roti. Beliau mula menghasilkan kasut sukannya sendiri di dapur cuci ibunya sekembalinya dari Perang Dunia Pertama. Bapaknya, Christoph, yang mana bekerja di sebuah syarikat kasut, dan juga saudaranya Zehlin yang menghasilkan kasut berduri untuk kasut lari di kedai pandai besinya, sangat menyokong Dassler memulakan perniagaannya sendiri, yaitu Adidas. Adidas ini adalah singkatan daripada nama Adi Dassler. Pada tahun 1924, saudaranya Rudolf Dassler menyertai perniagaan itu. Rudolf terus menubuhkan saingan perniagaan Puma. Pada Sukan Olimpik musim panas 1928, Adidas melengkapkan beberapa atlet, meletakkan batu permata untuk pendirian bagi pembangunan antarabangsa syarikat itu. Pada bulan Mei 1933, Dassler menyertai NSDAP yang merupakan tokoh sosialis nasional yang setia dan direkrut untuk berkhidmat di Wehrmacht pada awal Perang Dunia Kedua. Semasa Olimpik musim panas 1936, Dassler memenangi pingat emas Jesse Owens dengan kasut. Pada tahun 1973, anak lelaki Adi, Horst Dassler, mengasaskan Arena, pengeluar peralatan renang. Setelah kematian Adolf Dassler pada tahun 1978, anak lelaki dan menantunya Katie mengambil alih pengurusan Adidas dan telah ditukar menjadi syarikat berhad swasta pada tahun 1989, tetapi kekal sebagai harta keluarga sehingga tawaran awam permulaannya pada tahun 1995. Sebelum menggunakan nama Adidas, Adolf Dassler atau Adi bersama dengan adik-beradik lelakinya, Rudolf Dassler, telah menggunakan logo seperti ini yang kelihatannya terdapat dua garis yang dikatakan tujuannya untuk menguatkan struktur kasut tersebut. Pada tahun 1947, telah berlaku satu pertikaian di antara Adolf dan Rudolf Dassler yang membawa perpecahan kepada mereka berdua. Setelah berpisah, Adolf Dassler telah mengembangkan kasut sukan ciptaannya dan kemudian menjenamakan semula dengan jenama Adidas, yaitu kependekan dari Adi Dassler. Manakala Rudolf pula telah mencipta jenama sendiri, yaitu Ruda, kependekan dari Rudolf Dassler, kemudian dikenali sebagai Puma pada ketika ini. Pada ketika itu, lambang dua garis telah menjadi lambang asal kepada kasut sukan yang mereka cipta sebelum wujudnya Adidas dan Rudo. Oleh kerana itu, mereka berdua tidak dibenarkan untuk memakai logo tersebut di dalam jenama masing-masing. Mereka dikehendaki untuk mencari logo ataupun bentuk yang lain daripada dua garis tersebut. Pada Sukan Olimpik Helsinki 1952, Adolf jatuh cinta dengan rekaan 3 jalur yang digunakan oleh pelari Finland. Setelah dikesan, ternyata pelari itu memakai kasut dari jenama negara Skandinavia bernama Karhu. Karhu adalah salah satu kasut sukan tertua yang masih ada sehingga sekarang. Adolf kemudian menemui jalan penyelesaian untuk mencari pengganti kedua jalur pada kasut GDS yang tidak dapat digunakannya lagi. Dia merancang untuk membeli paten panel 3 baris dari Karhu. Setelah beberapa bulan, Adolf mengundang pegawai Karhu ke Herzogenaurach untuk membincangkan niatnya. Paten panel 3 baris kemudian dibeli dengan harga 1.600 euro dengan bonus 2 botol whisky. Setelah berjaya mendapatkan logo dan panel 3 jalur, Adolf nampaknya mendapat inspirasi. Di bawah naungannya, Adidas telah berjaya membuat pelbagai kasut sukan berjalur 3 berhias. Bukan hanya sebagai estetika, panel 3 baris juga berguna sebagai pengimbang untuk kasut
sehingga pengguna tidak mudah jatuh ketika berlari dengannya. Pada tahun 1970-an, berlaku era baru dalam dunia kasut. Beberapa bahan pembuatan kasut ditemui pada zaman itu. Untuk mengurangkan berat badan, mereka menggunakan bahan nilon dan suede. Mereka mula meninggalkan bahan kulit yang dianggap terlalu berat dan mahal. Selain itu, sol getah tervulkan telah beralih kepada plastik lembut yang disebut EVA, ethylene vinyl acetate. Pada era itu, Adidas mula mengembangkan pelbagai kasut dengan bahan terbaru ini. Salah satunya adalah Adidas SL72. Perubahan ketara ini juga membawa perubahan besar dalam industri kasut. Oleh itu, Adolf Dassler menukar logo Adidas tradisional dengan logo 3 daun yang bersatu di tengah. Logo itu kemudian disebut sebagai trefoil yang bermaksud 3 daun dalam bahasa Jerman. Sebagai identiti, Adidas meletakkan nama jenama di bawah logo 3 daun. Hari ini, logo trefoil adalah logo untuk bahagian Adidas original. Bahagian ini bertanggung jawab untuk melepaskan kasut sukan dan peralatan yang diilhamkan oleh arkib mereka pada masa lalu. Anda boleh mendapatkannya di Adidas Tennis Shoe, Adidas Commanda, dan sebagainya. Pada akhir 1980-an, Adidas ingin mengembangkan teknologinya untuk sukan yang mereka kerjakan setelah sekian lama. Mereka menghasilkan teknologi sistem torsi yang berada di bawah naungan koleksi peralatan EQT pada tahun 1989. Tidak lama dahulu, Peter Murray sebagai mereka pembuat logo Adidas baru yang berasal dari 3 garis menegak yang miring 30 darjah ke kiri. Logo ini juga disebut sebagai logo prestasi. Mereka menggunakannya sebagai logo syarikat pada tahun 1997. Ini berterusan pada tahun 2005 ketika Adidas kemudian mengumumkan penggunaan logo baru. Logo mengekalkan 3 garis mendatar dan tipografi Adidas seperti logo lama. Konsep ini menandakan visi mereka untuk kemajuan, inovasi dan pencapaian masa depan. Logo ini juga berfungsi sebagai payung untuk jenama di bawahnya seperti Reebok dan TaylorMade. Kini, logo Adidas 3 jalur dikatakan sebagai salah satu kisah paling berjaya. Konsep yang berasal dari 3 panel bergaris untuk membentuk struktur kasut telah menjadi identiti Adidas dalam sukan ini. Oke guys, so sebelum kita berpisah, kamu layanlah dulu video klip, gambar-gambar produk-produk apa ini Adidas nih ya. Ada banyak pilihan yang menarik dan cantik-cantik. So, siapa ada duit boleh beli, yang tidak ada duit kumpul duit dulu kita baru kita beli. Oke lah guys, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi di next video. Terima kasih karena menonton. Audio Jungle.